berdoa. 我们进入祷告。 Tuhan, kami haus akan firman-Mu. 主啊，我们渴慕你的话， Berikanlah dan curahkanlah 求你充满我们， seperti air yang mengalir dengan deras, 正如洪水可以涌流我们心中， menyegarkan jiwa kami yang dahaga. 可以满足我们渴慕的心。 Hamba-Mu mempersembahkan apa yang sudah hamba persiapkan. 我们神的仆人诚心把这事情献上给你。 Biarlah Engkau sempurnakan dan Kau pakai untuk memberikan kesehatan, kekuatan secara rohani buat setiap kami, Tuhan. 求你是给我们在灵命上可以刚强起来， Untuk kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang tangguh di akhir zaman ini, 让我们可以在这个末世的时候成为一个坚固的基督徒， yang makin bertumbuh dalam kebenaran Kristus. 让我们可以在神的恩典和知识上可以更长进。 Tolonglah kami, Tuhan. 求你帮助， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉告耶稣的名求， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姐妹早上好， Apa kabar hari ini? 有好消息 Sukacita? 吗？喜乐吗？ Saya harap kita semua sukacita, baru merayakan tahun baru Imlek. 我们盼望在这个迎接农历新年的时候，我们都有快乐的心情。 Dan biarlah sekali lagi sungguh-sungguh Tuhan memberkati kita di tahun-tahun ini dan tahun mendatang. 让神再次祝福我们，无论是今年，无论是明年的来临。 Saya juga ingin menyampaikan salam hangat dari tempat saya boleh melayani saat 我 ini. 也容我代表我的母会来向你们祝贺。 Saya saat ini dipercayakan untuk menjadi tenaga pengajar, mempersiapkan hamba-hamba Tuhan di STT Aletea atau yang dikenal dengan ITA Lawang. 我是在正道神学院，就是成为教授。 Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. 求神祝福我们， Mari kita membuka firman Tuhan. 让我们一起来翻开我们的圣经。 Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 17 dan ayat yang ke-18. 我们从彼得后书第3章17到18节， Kita akan mendengarkan, akan dibacakan hanya dalam bahasa Mandarin. 我们单单用中文来读。亲爱的弟兄啊，你们既然已先知道这事，就当防备，恐怕被恶人的错谬诱惑，就从自己坚固的地步上坠落。你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。愿荣耀归给他，从今直到永远。阿门。 Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah semakin bertumbuh dalam Kristus. 我们今天早上的总题就是我们在灵命上，在基督耶稣里更长进。 Kita yang pengalaman punya anak tahu artinya bertumbuh. 我们身为父母的，知道什么是成长。 Baru saja kita mungkin membelikan sepatu atau baju, sebentar sudah gak cukup, saudara. 我们刚刚给孩子购买新的衣服，一段时间就不够了。 Di satu sisi kita mungkin mengeluh kepada anak kita, nak kakimu kok panjang, cepetnya panjang gitu, saudara ya. 于是我们会说，你的脚怎么这样快的长大？ Tapi di satu sisi kita pasti bersyukur, kalau pendek terus kita yang kepikiran kok gak tinggi-tinggi, gak gemuk-gemuk gitu, saudara ya. 但是另外的，我们也想到，如果他的脚不成长的话，那我们也是挂心了。 Saya pernah punya rekan hamba Tuhan, saudara, sekarang gede gitu, saudara ya. 我有一个同工，身体更壮、强壮。 Tapi dia ngomong, dulu waktu kecil saya itu kurus. 以前小时候我是很瘦小的， Saya tidak bisa bayangkan sekurus apa sekarang gede gitu, saudara ya. 我不敢想象如今他怎样的一个强壮的人， Tapi karena kurus, mamanya mulai khawatir, saudara. 因为他身体瘦小的话，父母非常挂心， Dikasih vitamin, dikasih ciakpo dan lain sebagainya, 给 saudara. 他吃维他命，还有吃吃布的， Akhirnya apa, saudara? Kebablasan, saudara. 结果呢是草叶了， Saudara, tetapi itulah pertumbuhan, saudara. 这就是成长。 Saudara, kalau kita melihat pertumbuhan, kadang-kadang kita cuma bisa menilai yang di luar. 我们常常单单看到外表的成长， Karena itu yang kelihatan, saudara. 因为这是从外表看出来的。 Tetapi mulai tahun-tahun terakhir, mulai manusia merasa bahwa pertumbuhan itu tidak cukup hanya yang di luar, apa yang tampak.
但是最近人们都了解，我们成长不是单单在外表看得见的。 Sebagai satu contoh, saudara, 我们给一个例子， kalau tahun-tahun dulu, saudara, ya, termasuk mungkin waktu saya masih SMA dan lain sebagainya, 正如我以前在这个高中的时候， yang paling penting itu IQ, kecerdasan intelektual. 我们最要紧的就是我们理性上的智力。 Tetapi kemudian orang merasa itu tidak cukup, saudara. 以后人家明白不够， Sehingga mulai muncul teori baru, kecerdasan emosi. 以后就发展到在这个情绪上的智力。 Katanya nggak cukup cuma orang pinter, tapi kalau suka ngamuk, wah repot semua hancur, 因 saudara ya. 为有一个人聪明的话，但是如果他的情绪不好，常常发脾气，也 Kalau 不好的。 pinter tapi tidak bisa mengatasi masalah, mungkin nggak cukup dan lain 除 sebagainya. 了他有智慧，他也需要可以去管理这些事情， Tetapi itu juga dirasa belum cukup, saudara. 这些也不够。 IQ atau kecerdasan intelektual dianggap menggunakan banyak otak kiri. 因为我们常常说是理性的智力是用右脑， EQ atau kecerdasan emosi katakan banyak menggunakan otak bagian kanan. 但是情绪上的智力就是用这个左脑来 Akhirnya 应用。 muncul SQ, kerohanian, 以后呢，就出来一个灵命上的智力， kecerdasan rohani, saudara, 就是灵命上的智力， yang dianggap menyangkut keseluruhan hidup manusia, 这就是 holistik. 包括人所有的， Bukan hanya otak kiri, bukan hanya otak kanan, 不单是右脑、左脑， bukan hanya pikiran, bukan hanya perasaan, 不单是我们的理性，也不是单单我们的情绪， bukan hanya kepandaian, tetapi mungkin juga keterampilan, bahkan relasi dan 不 seterusnya. 单我们的智慧、聪明，我们也需要这个人与人之间的联系的关系。 Tetapi ada sikap hati yang baik dan seterusnya. 但是需要的是在灵命上，在心灵上。 Saudara, dengan itu saya berbahagia, saudara. 所以如今我感觉到非常的荣幸， Karena manusia mulai memikirkan sisi rohani, pentingnya sisi rohani bahkan untuk kehidupan 因为人类 sehari-hari. 开始为着人灵命上的需要而着想。 Saudara, itulah pentingnya tema kita hari ini, saudara. 这就是我们今天早上的主题， Semakin bertumbuh dalam Kristus, saudara, 让我们可以在基督里的事实上更长进。 saya percaya itu harus dimulai dari pertumbuhan di dalam diri, di dalam batin kita, saudaraku. 因为这些的成长是需要从我们内心的灵命开始出来的， Yang menerobos sampai keluar dalam kehidupan sehari-hari kita. 来突破我们每一天生活上的表现。 Lalu apakah yang harus kita lakukan, saudaraku? 那我们该如何呢？ Supaya kita bertumbuh atau mengalami pertumbuhan. 让我们的灵命可以更长进。 Mari kita lihat ayat yang ke-17. 我们来看第17节， Bagian yang ke B berkata seperti ini. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. 就是第17节下半节，就当防备，恐怕被恶人的错谬诱惑，就从自己坚固的地步上坠落。 Jangan terseret ke dalam kesesatan, saudaraku. 所以我们就要防备恶人的这些错谬。 Itu sebenarnya berarti jangan engkau dikuasai oleh kesesatan atau hal-hal yang menyesatkan, hal-hal yang jahat. 也就是说，不让这些错误的这些来引诱你， Saudara, kesesatan itu bisa banyak hal, saudara. 因为这些错谬的事情很多。 Tetapi di dalam 2 Petrus, saudara, 但是在这个彼得后书上， ada satu kata yang konsisten disebutkan terus, saudara. 因为这一个名词继续不断的出现， Mari kita coba lihat dan saudara separuh menebak, begitu saudara ya. 我们来看一下。 Mari kita lihat terlebih dahulu 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang keempat. 我们来看彼得后书第1章第4节， Saya bacakan 2 Petrus pasal pertama ayat yang keempat. 彼得后书第1章第4节。 Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 因此，他已将又宝贵又极大的允许赐给我们，
叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有份。 Kita maju pasal yang kedua, ayat yang kedua. 我们再看第2章第2节， Kata-katanya seperti ini. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. 将有许多人随从他们的血印的行为，便叫正道因他们的缘故被毁谤。 Masih pasal yang sama, pasal 2 ayat 13 dan 14. 也还是第2章第13、14节。 Saya bacakan. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina. Dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa, mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. 行的不义，就得了不义的工价。这些人是爱摆作宴乐，他们已被玷污，有瑕疵。正与你们一同做戏，就以自己的诡诈为快乐。他们满眼是饮食，止不住犯罪。 因有那心不坚固的人，心中习惯了贪婪，正是被咒诅的种类。 Yang terakhir pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. 有第3章第3节， Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. 第一要进的该知道，在末世必有好几巧的人，随从自己的示意来技巧说。 Apakah saudara menemukan kata yang saya maksud? 你们可以看到这些重复出现的字体吗？ Kira-kira kata apa, saudara? 大概是哪一些名词？ Ada yang mau jawab? Kira-kira kata apa yang disebut berulang ada semuanya di dalam ayat-ayat ini? 再次重复的有哪一些？ Hawa nafsu. 就是泄情示意。 Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jikalau kita ingin bertumbuh dalam Kristus, 所以弟兄姐妹，如果我们需要在灵命上可以更长进， kita harus menghindari hawa nafsu. 所以我们要脱离这些泄情示意。 Itu kalau dalam pengertian negatif, saya. 如果我们有这些负面的看法， Kalau dalam pengertian positif, bagaimana supaya kita bertumbuh? Bagaimana caranya? Marilah kita melatih hidup kita rohani, mengarahkan mata kita kepada Kristus. 如果从正面的看法，我们就是要全心全意的仰望我们的目标， Mari kita lihat 在 gambar 基督 ini. 耶稣里。 Mari kita lihat gambar ini, saudara. 我们来看这个图画。 Saya tanya kepada saudara, 我问一下， orang ini kira-kira mau milih yang mana, saudara? 这个人大概要选择哪一类？ Yang kue, 蛋 saudara. 糕。 Mana yang lebih sehat? Maafkan kalau ada toko roti. 对不起，如果有这个 Mana yang lebih sehat, saudara? 哪一类更健康？ Bukan tidak boleh makan roti, saudara ya. 不是说不可以吃蛋糕， Tapi kalau umpama kita sedang diet, saudara ya, 但是如果我们在这个戒色当中， kita harus berani berkata, oh tidak, meskipun aku senang sekali roti, kue itu, aduh apa saya harus makan yang sehat. 虽然我知道这个蛋糕是蛮好吃的，但是我知道我应该戒吃。 Seorang teman saya yang lain, saudara ya, juga begitu, saudara. 我有另外的一个同工，身体也是很棒的， Diperingatkan sama dokternya karena barusan sakit, begitu. 因为常常生病，所以医生警告他， Kamu kalau mau sembuh benar, 如果你要完全得到医治， jangan makan yang 你 manis-manis, 不要吃甜品， jangan makan yang berlemak-lemak, 不要吃那些有肺的， jangan makan yang 不要 gorengan-gorengan. 吃那些炸的。 Bagaimana dengan saudara? 他怎么回答呢？ Dia ngomong, aduh dokter, cek susah nih, gitu 哇， saudara. 他就说医生这是非常非常的困难， Yang lain mungkin bisa, kerupuk saya tidak bisa. 其他的可能会
但是这个下饼控制不了。 Mosok kerupuk mau dikukus gitu saudara ya. 难道下饼是要用煎的方式吗？ Saudara, tetapi sederhana saudaraku. 那是简单的， Apa yang kita lakukan, 我们所行的， apa yang akhirnya kita putuskan 我 saudara, 们所决定的， sebenarnya tergantung dari mata kita mengarahkan diri kemana 就 saudaraku. 是从我们的眼睛来做界定。 Mata itu adalah refleksi hati kita 因为我们的眼睛是从我们的内心发表出来的， Karena itu ada ungkapan dari mata turun ke hati 所 katanya 以 saudara ya. 有一些四个就是说，这个情是从眼睛降到我们的心里。 Mari kita melatih mata kita, melatih hidup rohani kita, 所以我们应该锻炼我们的眼，我们的这个灵命， menghindari hawa nafsu dunia dan mengarahkan diri kita kepada 我 Kristus. 们要避免脱离这些血情事宜，把我们的眼光定睛在基督身上。 Ada sebuah kisah, saudara. 一个故事， Suatu hari ada seorang wanita, saudara, 有一天有一个妇人 mau bunuh diri, saudara. 想要自杀， Ketika dia mau bunuh diri, ada seorang laki-laki yang melihat, saudaraku. 当她要自杀的过程当中，有一个男人看到了， Nggak kenal, saudara. 不认识， Kemudian dia ngomong, jangan bunuh 说 diri. 不要自杀。 Perempuan itu lihat, dia ngomong 他 begini, 说看了， siapa kamu? 谁呀、 Kak, saya tidak kenal kamu. 我不认识你， Bagaimana kamu seenaknya ngomong nggak usah bunuh diri? 你怎么可以告诉我说不要自杀？ Lalu laki-laki itu ngomong begini, ada dua alasan kenapa kamu jangan bunuh diri. 有两种原因，你不要自杀。 Yang pertama, kamu wanita yang cantik. 因为第一，你是长得很美丽； Yang kedua, karena bunuh diri itu adalah jalan tol ke neraka. 因为第二个就是自杀，就是这个下到地狱的快速公路。 Wanita itu masih tidak terima, saudaraku. 这个女人还是不 Gak 满 peduli, saudaraku. 说不关你的事。 Lalu laki-laki itu mengatakan begini, saudaraku. 最后这个男士告诉他 Oke, sebelum kamu bunuh diri, 好吧，当你还没自杀之前， lakukan hal yang menyenangkan, satu saja hal yang menyenangkan bagi orang lain. 你可以做一件能够讨人喜悦的事。 Kalau orang itu puas, silakan setelah itu bunuh diri. 如果对方满足的话，你可以自杀。 Perempuan itu mulai lihat, 他就看了对方， ya sudahlah, saya mau turutin kata dia. 好吧，我遵行。 Kemudian dia berpikir, 他就想了， siapa yang saya kenal sekarang? 谁是我所认识的呢？ Ya cuma orang ini orang asing tapi ya ini yang saya kenal 我 saat 说 ini. 我身边只有这一个人，虽然不认识。 Saya tidak ketemu lagi, nanti ketemu yang lain tidak jadi bunuh diri. Saudara. 如果我再去找别人的话，我就不自杀了。 Lalu dia ngomong sama laki itu, udah saya mau menyenangkan kamu apa saja. Sudah, setelah itu saya mau bunuh diri. 好吧，我做出一件能够讨你喜悦的事，以后我就可以自杀。 Laki-laki itu mendengar kata-kata itu dia sumringah. Saudara. 这个男人就很惊讶的， Kemudian dia ngomong, ya sudah, oke benar kamu lakukan, benar ya. 好吧， Kemudian dia katakan, peluk saya 你抱我吧。 dan cium saya. 以后就给我一个问， Benar itu ya, setelah itu saya bunuh diri. 真的以后我就可以自杀吗？ Ya, 好吧， dipeluk saudara, 他就抱这个男人， dicium cipika-cipiki saudara ya. 可是有脸给他一个问， Terus sudah, 好吧， dia ngomong, sudah kamu seneng? 你已经喜欢吗？ Yang laki ngomong, ya saya bahagia sekali. 我非常的喜乐。 Tapi sebenarnya kenapa sih kamu kok mau bunuh diri? 其实到底是为了什么你自杀？ Lalu kemudian perempuan ini ngomong, saudaraku. 这个女人伟大， Saya sebel sekali setiap kali papa dan mama saya ngomong. 我非常的厌烦，因为我的父母常常这样说。 Kamu kenapa kok selalu pakai baju wanita? 为什么你常常穿这个女人的衣服？ Saudara tahu? 你知道吗？ Ini ternyata laki-laki. 其实他是一个男人。 Saudaraku yang kasih, apa yang terjadi saudaraku? 其实什么事情发生了？ Mungkin laki ini dulu bersikap ingin baik, ingin menolong saudaraku. 可能以前他就是常常喜欢要帮助别人， Tetapi ketika hawa nafsu itu nyelinap sedikit-sedikit 但 saudaraku. 是情意上且出现的话， Rusaklah semua saudaraku. 所有的都败坏了。
dia tidak bisa menjadi berkat, saudara. 他不能成为别人的祝福， Dan mungkin bahkan dia harus pulang ngusap-ngusap 7 kali ini ya. Sudah 他可能就是要他的这个，Saudara, sederhana dalam hidup ini. 其实很简单的， Apa yang kita lakukan, 我们所行的， apa yang terus-menerus kita 我 lakukan, 们天天所信的， itu mencerminkan diri kita. 这就是表现我们的内心。 Karena itu marilah kita melatih diri kita. 所以我们要锻炼自己， Meninggalkan hal yang tidak baik. 我们要把这些不好的谢情事意丢掉， Melatih untuk hidup dalam kebenaran. 让我们锻炼自己在基督里成长。 Sudah kenal anak ini, saudara ya? 你认识这一个人吗？ Ya, Joy Alexander Sila. 就是 Joy Alexander Sila， Yang menjadi pakar atau maestro musik jazz dalam usia 12 tahun. 这个小孩就是12岁的时候，他赢得了这个 Maestro Jazz， 就是世上音乐的 Dia 专业， mendapatkan 2 nominasi Grammy 他也是 Award. 得到了2个的奖赏。 Dan foto itu adalah foto ketika dia memainkan itu, saudara ya. 这个照片是他正在弹琴的时候。 Kita tidak punya waktu untuk menampilkan permainan dia pada waktu malam penganugerahan piala Grammy Award itu, saudara. 我们没有时间来观赏他在这个得到奖项的这个情节。 Kalau saudara mau lihat, saya sudah titipkan di bagian multimedia. Luar biasa, tang ting ting ting, wah luar biasa. 12 tahun, saudara. 如果你需要的话，你可以向后面的这些音 Mungkin 乐 saudara 拿出 ngomong, mungkin saudara berkata, ya Pak dia jenius Pak, 12 tahun sudah begitu-begitu. 可能你说他就是一个非常有智慧的人，他可以12岁就 Kalau saya Terjang benar-benar tang ting tung ting tung tang gitu. 可能就用这一个字。 Tetapi saudara, apa yang membedakan, saudara? 但是有什么区别呢？ Memang mungkin dia jenius, saudaraku. 他可能就是智商高的人， Tapi sederhana, saudara. 但是简单的。 Kalau kejeniusan dia itu tidak sampai merambah ke jari-jarinya dan pasti dia melatih dan seterusnya, saudara. 因为他讲领教的话，我们相信他的锻炼的时间， Dia tidak pernah jadi, saudara. 他没有允许说。 Itu istilah yang disebut dengan muscle memory atau memori otot. 这就是说，就是因为他就是继续不断的操练，就是神经系统的记忆。 Kita melakukan sesuatu secara kebiasaan terus-menerus sampai akhirnya otot kita menyimpan memori, saudara. Seperti tadi pemain kulintang itu kan enak, dung. Udah baca notnya terus kan, saudara ya. 因为我们多次忘犯的这些练习的话，所以我们就锻炼了我们的神经系统，就是有一个好的记忆。 Saudara, hal rohani sama seperti 我 itu. 们在灵命上也需要。 Ada orang yang katakan ini, saudara ya. 有个人这样说： Jika kita hanya berdoa ketika kita punya masalah, kita benar-benar sedang bermasalah. 如果我们是要是在这个困难的时候我们才祷告，那你就是一个问题的人。 Kenapa, saudara? 为什么呢？ Itu gambarnya, saudara. 这就是一个图画， Tinggal tangannya yang berdoa. 只有看到他的手， Kepala ke bawah sudah kelelep, saudara. 因为他的头部已经沉下去了。 Kalau saudara tidak mau berdoa ketika mungkin air masih semata kaki saudara. 如果这个水还是在我们的脚部， 我们不 Masih 祷告 masih tidak ada masalah. 还可以。 Selutut tidak berdoa, 伸 saudara. 到我们的腿部的时候还可以。 Tenang, Belanda masih Masih jauh. Itu saudara ya, kita punya kapan itu. Terus sepinggang seterusnya, saudaraku, akhirnya Kalau apa? Kita sudah menyapu berdoa, sudah kritis, tangan kita aja kita sudah kelelep, saudara. 当然沉下去的时候，他才伸手祷告，举手祷告。 Latihan rohani. 我们要锻炼我们的灵命， Latihlah dirimu berdoa selagi tidak punya 你 masalah. 要锻炼你的灵命，在祷告的事上，无论问题还没出现的时候， Latihlah dirimu membaca firman selagi tidak ada masalah. 你要锻炼自己，常常读圣经，虽然问题还没出现， Jangan sudah punya masalah berdoa sama Tuhan. 不要当问题出来的时候才祷告神。 Tuhan, 神啊， Kau Maha Kuasa. 你是蛮有能力的神。 Begitu amin Tuhan. 当我说阿门的时候， Yang mana yang saya buka Tuhan? 哪一段圣经是你要向我说话的？ Itu adalah kehendak-Mu Tuhan.
这是你的话， Itu bukan orang Kristen, saudara. Maafkan, saudaraku. 这不是基督徒该度的方法。 Mari kita melatih diri kita 让我们锻炼自己， supaya kita sungguh terhindar dari hawa nafsu duniawi 让我们可以放下这些事情事意的应诱， dan kita makin bertumbuh dalam iman kita. 让我们可以在神的知识上可以更长进。 Iman yang bertumbuh akan melemahkan ketakutan kita. 我们的信心成长的话，这就是可以胜过我们的这些软弱。 Karena iman, akhirnya ketakutan makin kecil, saudara. 当我们惧怕的时候，我们就非常的控制。 Sebaliknya kalau tidak ada iman, 如果我们有信心的话， masalah sedikit pun bisa jadi ketakutan, benar? 虽然小的问题，我们也可能会惧怕。 Saudara takut kalau tidak punya uang? 你怕没有钱吗？ Takut, saudara ya. 你怕。 Kalau saudara punya uang banyak, saudara takut? 如果你拥有很多的钱，你会 Tetap 惧怕吗？ takut, saudaraku. 仍然惧怕。 Tetapi kalau kau punya iman, kita beriman kepada Tuhan, ya Tuhan, ya sudah, saya sudah menyerahkan segala-galanya. Bahkan saat mungkin tidak punya, ya kita melakukan yang terbaik, tapi kita serah sama Tuhan. 如果我们对神有信心，我们说神啊，我对你信赖你，虽然在各样的环境状况之下， Tetapi pada saat mungkin punya uang banyak, tetapi tetap serahkan kepada Tuhan, uangmu, uangku ini adalah milikmu. 当你拥有很多钱的时候，你仍然信靠神，你把这些都交在神的手中， Maka pada saat itu ketakutan akan sirna. 这些你惧怕的心就消灭了。 Mari kita melatih rohani kita. 让我们锻炼我们的灵命。 Yang kedua, 第二样 ayat yang ke-18. 就是第18节， Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 你们且要在我们主救主耶稣基督里的恩典和知识上有长进，愿荣耀归给他，从今时直到永远。 Langkah kedua supaya saudara bertumbuh dalam Kristus. 第二样，让你的灵命可以更长进， Saudara harus hidup dalam kasih karunia. 让我们可以活在神的恩典和知识上。 Bahasa Inggrisnya adalah grace upon grace. 我们就是草叶的恩典， Menambahkan kasih karunia demi kasih karunia. 就是我们的恩典再加上恩典。 Saudara, ada orang yang mempertanyakan, saudaraku, 有人提出问题， apakah itu kasih karunia? 这到底是恩典吗？ Ataukah itu kasih karunia yang overdosis kelebihan? 是否只是超大的恩典？ Saudara, sebelum menjawab itu, mari kita melihat dulu apa itu kasih karunia. 当我们还没有伟大之前，我们先来读一段。 Saudara, saya percaya Tuhan memiliki kasih karunia yang besar dalam hidup kita. 我们知道神的恩典对我们是蛮大的， Kalau tidak, sudah lama kita hancur, saudara. 不然的话，我们可能就是我们的生命败坏。 Sehingga saya percaya kalau perkataan ini mengatakan tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk dapat dibentuk kembali oleh Allah. 就是没有极大的破碎的生命，让神可以再次重建。 Pernahkah engkau putus asa terhadap orang lain? Aduh, orang itu habis gak kenean, gak bisa tobat. 你是否曾经对别人感觉到非常的失望吗？ Ataukah mungkin itu kita putus asa dengan diri kita? 可能是你自己对自己失望。 Aduh, saya sudah tidak bisa. Aduh, saya memang terlalu jelek, terlalu lemah, terlalu hina di hadapan Tuhan. 我实在在神面前是非常的软弱，非常的这些不重用。 Ingatlah kata-kata ini, 但 saudara. 是你要记得这一句话： Tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk dapat dibentuk kembali oleh Allah. 就是没有极大破碎的生命，让神可以再次重建。 Perhatikan gambar itu, Tuhan sendiri yang merajut itu. 我们看到几个图画，是神自己在重建它。 Saudara, minimal dalam hidup saya, saudara, saya mengenal mungkin sekitar 3 atau 4 orang, saudara.
我可能在我的人生当中认识2-3个人， yang dulu pernah hidup dalam narkoba. 之前他是吸毒的， Itu memang agak sulit disembuhkan. 这是比较困难得到医治。 Tapi yang saya katakan 3-4 orang itu sembuh. 但是这其中的人，他们得到医治， Bahkan menjadi aktivis, menjadi hamba Tuhan. 反而神重用他，让他可以成为神的仆人。 Saudaraku, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. 我不知道你们当中所发生的问题在哪里， Tetapi ada sumber kasih karunia Allah yang cukup besar, lebih dari cukup. 但是我们看到神有超大的恩典赐给我们， Untuk memperbaiki hidup kita. 来重建我们破碎的生命。 Contoh yang lain ini, saudara ya. 另外的一个例子， Saudara pernah punya pensil sependek ini, 其实你曾经拥有这样极端的钱币吗？ tapi setajam ini? 简简的， Mungkin tidak, saudaraku. 可能你说没有。 Kalau sudah sependek ini, ya sudah, habis dibuang aja, habis. 如果已经短到这个程度的话，丢掉吧。 Kalau saudara pakai arat raut yang gini, saudara ya, masuk aja gak bisa itu, saudara ya. 如果你要这个有效币的这个一起的话，不能装进去了。 Tetapi saya ingin katakan pada saudara apa yang terjadi, saudara. 但是我告诉你，什么事发生了？ Yang pemiliknya mungkin sangat sayang dengan pensil itu, 他 saudara. 可能感觉到很可惜， Dia ambil pensil itu, 他就把 saudara. 这个短短的钱币， Dia ambil silet atau pisau dan Cuma- meraut secara manual, saudara. 他就用刀是慢慢的削这个钱币。 Saudara, itulah yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. 这是神在我们的生命里面也是这样的重建我们。 Ketika orang membuang kita mungkin, 当别人丢弃我们的时候， tetapi Tuhan mengambil kita 但是神再次把我们拾回来， dengan tangannya sendiri, 放在神的手中。 merautnya, membentuk ulang menjadi pensil yang tajam. 他用刀边把我们慢慢的削掉，变成一个尖尖的一个钱币。 Itulah kasih karunia Tuhan. 这是神极大的恩典。 Tapi saya ingin katakan, saudaraku, 但是我要告诉你们， jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. 但是我们不要这些忽略神的恩典，或是乱用神的恩典。 Salah satu gambarannya ini, saudaraku. 有一个图画， Saudara, kalau saudara di ibadah, ya sudahlah 1 jam tidak usah main HP, saudaraku. 虽然我们拥有这些，但是在这个崇拜的时候，请你们不要乱用这些。 Kenapa, saudara? 为何呢？ Saudara bukan bertemu saya. Saudara bukan bertemu saya. 因为你不是朝见我， Saudara bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. 因为你是朝见圣洁的神。 Yang kepadanya saudara merindukan, oh Tuhan, biarlah hari ini aku beribadah, aku mendapatkan berkat. 因为你有渴慕的心来到这里说：“神啊，我要朝见你，我要从你那里得到丰富的恩典。 Oh saudara, kalau kita punya sikap yang sedemikian, saudaraku, ”让我们带着这样的一个心态， kita tidak ada waktu, kita ingin Tuhan berkati aku ingin mendapatkan sesuatu, aku ingin pertolonganmu nyata dalam 我们没有 hidupku. 太多的时间。我们说，在这个极端的时间里面，求你大大的施恩给我。 Pada saat itu saudara, kita tidak pernah menyia-nyiakan kasih karunia 我们就 Tuhan. 不为这些消耗或者是嫉妒神给我们的恩典。 Tapi kadang-kadang saya temukan ada orang Kristen yang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. 但是我们也看到有一些人，他们就是这些乱用神的恩典。 Karena apa? Kita itu hidup dalam anugerah, gak ada hukumannya, begitu saudara ya. 因为我们都活在这个神的恩典里面，没有刑罚。 Ya Tuhan tahulah kelemahan saya. 神，你都知道我的软弱。 Ya Tuhan tahulah kalau saya ngantuk-ngantuk sedikit, bisa 神，你 sudah 知 saya 道你 katakan. 联系我，因为我常常打瞌睡， Ya tahulah kalau sesekali saya tidak bisa ke gereja. 也允许我不来做礼拜。 Saudara, itu bisa terjadi saudaraku, tetapi jangan jadikan itu excuse terus, alasan buat alasan terus. 当然，这里1-2次都可以，但是且不要成为我们的理由，不去做礼拜。 Kalau kita lakukan itu saudaraku, kita tidak bertumbuh dalam anugerah, 如果我们习惯的话，我们 Tetap- 就不能在这个恩典里面成长。
Tetapi kita melatih diri kita untuk hal yang lain. 但是我们只锻炼自己在其他的事上。 Kalau saudara ingat tadi ayat-ayat yang saya bacakan tentang hawa nafsu itu 刚 saudara. 才我们已经念过几次有关情欲的事。 Salah satu yang disebutkan di situ katakan hawa nafsu itu juga mereka adalah terlatih. Ada latihan untuk hawa nafsu. 就是这些情欲，就是从我们的眼睛，我们一直继续看到，继续做下去。 Kalau kita hidup dalam anugerah. 但是我们活在神的恩典里面， Kita menyadari kita membutuhkan kasih karunia 我们 Tuhan. 需要是在神的恩典。 Saya punya anak yang ketiga itu baru kelas 1 umur 7 tahun. 我的最小的孩子是7岁， Itu saya sering diingatkan kasih karunia Tuhan. 我可以在池场上提醒我神的恩典。 Giginya agak kuat sudah, jadi baru tahun-tahun ini mulai copot satu-satu. 他的牙齿开始逐渐的一个一个掉下来。 Tetapi setiap kali copot saya diingatkan begini, saudara, dua hal. Saudara. 每一次他掉下牙齿的时候，给我2个提醒。 Yang pertama, 第一样， kenapa copotnya satu-satu gak sekaligus? Saudara? 为何这个断掉的是一颗一颗的，不是所有的？ Tapi saya bersyukur kan untuk itu, saudara ya. 他是蛮感恩的。 Kalau copot semua, saudara, saya harus pasangin gigi palsu untuk anak umur 7 tahun, 如 saudara. 果同事掉下来的话，那可能要给这个小孩子一个假牙。 Kita tidak pernah pikir, tetapi itu yang Tuhan mungkin pikirkan, saudaraku, satu-satu gantian supaya bisa makan. 我们从来没有想过，但是神也是拥有这样的一个计划，一颗一颗掉下来，也一颗一颗的成长。 Yang kedua, saudara, 第二样， setelah gigi susu tanggal, 当他的这个前牙已经腐牙，是不是？已经 muncul gigi permanen, saudara ya. 就出现一个另外的牙齿， Berapa tahun, saudara? 有多久的时间呢？ Puluhan tahun, saudara ya. 10多年的时间。 Ya memang ada yang kasus-kasus kisus, akhirnya harus gigi palsu dan lain sebagainya dalam usia muda, tapi minimal puluhan tahun kan, saudara. 几十年的时间， Pernahkah kita menganggap itu anugerah Tuhan? 你是不是想过这都是神的恩典呢？ Bukankah gigi dan seputar gigi itu paling mahal, saudara? 我们知道假牙是非常的昂贵的， Itulah anugerah Tuhan. 这是神的恩典。 Ada seorang penulis lagu, saudaraku. 有一个作家诗人作家这 Dia 样写， biasanya menuliskan lagu orang dewasa. Gitu, 他 saudara. 常常写到是大人的诗歌作曲。 Tapi suatu hari dia diminta untuk membuat lagu anak-anak. 有一天，有人邀请他来做这个为小孩的诗歌作曲。 Dia bingung, tetapi dia mikir terus, tangting tangtung, nggak nemu-nemu, saudaraku, karena 他 nggak 一直在 biasa buat 想，一 lagu 直在 anak-anak. 谈，不知道要写什么。 Apa yang terjadi, saudaraku? 什么事发生呢？ Dia berdoa, saudara. 他祷告神。 Loh, sudah ahli musik masih berdoa. 他虽然他是一个出名的作家， Harus berdoa. 他还是 saudaraku. 祷告神。 Dia berdoa, Tuhan tolong, saya rindu memang saya bisa menciptakan lagu anak-anak. Tidak cuma lagu anak-anak sing itu apa, saudara ya, saudara perhatikan lagu anak-anak yang sekuler itu kadang kau arti ini, saudara ya. 他是说神啊，你帮助我为小孩作曲，不是一个普通的，但是是有意义的。 Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan 他祷 kasih 告 hikmat. 主， Saudara tahu apa yang dikasih Tuhan? 神给他什么呢？ Tak disangka, tak dinyana, saudaraku, datanglah kucing hitam, saudara. Kucing. 想不到在他前面出现了一个黑毛。 Kucing itu melototin dia lagi, saudaraku. 更奇怪的是， Dia ngomong, ngapain lu melototin saya? 他说为什么你这样瞪着我呢？ Tapi dia kemudian sadar, dia baru berdoa. 以后他就清醒过来，他在祷告。 Oh, mungkin kucing ini yang diutus Tuhan. 这就是可能神差派他来的。 Singkat cerita, akhirnya dia membuat lagu anak-anak judulnya Malu pada Kucing. 他就写了一个诗歌，就是说对这个毛呢，他就看到害羞。 Saudara, itulah anugerah Tuhan. 这就是神的恩典。 Anugerah Tuhan saya katakan itu seperti sumber mata air, seperti kolam yang berlimpah-limpah yang disediakan bagi siapa? Bagi orang-orang yang merindukan. Curahkanlah itu dalam hidupku. 神的恩典是像破碎的江河流入
满意做每一个渴望他恩典的人。 Mazmur 139 ayat yang ke-14 menyebutkan kunci itu, saudaraku. 在这个诗篇第139篇的14节这样告诉我们。 Saya bacakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. 我要称谢你，因我所造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心深知道的。 Apakah saudara bersyukur untuk keluarga saudara? 你到底为你的家人称谢神呢？ Apakah suami bersyukur untuk istri yang diberikan Tuhan? 你做丈夫的是否向神称谢上帝给你太太？ Apa istri bersyukur untuk suami bersyukur atas istri, istri bersyukur atas suami? 是否妻子也为神感谢她的丈夫？ Yang bersyukur rangkullah suamimu atau istrimu sekarang juga, saudara. 现在你就可以拥抱他。 Nah, begini kan pasti malu-malu, saudara ya. Saya tahu pasti malu-malu. 在这里是羞答答的。 Tapi saudaraku, mari kita tunjukkan bahwa kita bersyukur atas orang-orang yang Tuhan 让 berikan. 我们向神感恩，因为神把这样亲近我们的人赐给我们。 Yang kadang-kadang mungkin aneh-anehnya, 可 saudara. 能他也是一些孤立孤怪的事， Tetapi itu berkat Tuhan untuk hidup 这 kita. 是神的恩典给你的。 Saya ingin menutup khotbah saya, saudaraku, 我这里再给你们一个 dengan anak ini, saudaraku. 一个小孩， Gracia Epifania, 她就是叫 Gracia Epifania， anak umur 8 tahun, 她只 saudara, 是8岁的女 yang 孩， sejak lahir buta kedua matanya, saudara. 她从小一生下来就是瞎眼的。 Tapi saya bersyukur anak ini diberikan luar biasa talenta menyanyi dan kata-katanya itu banyak yang baik. 但是 saudara. 蛮感谢神，因为神给她一个唱歌的恩赐，还有弹琴的恩赐。 Saya simpan 2 CD-nya, yang saya tahu dia ada 2 CD di mobil saya. 我拥有她的这个光碟在我的册上。 Seringkali saya setel kalau bepergian bahkan mengantar anak sekolah dan lain sebagainya. Seringkali di tengah-tengah itu, saudara, saya seringkali menangis. 我常常在附送我的孩子、接送我孩子的时候，把这个光碟把它唱出来。 Salah satu lagu, banyak sebenarnya, saudara, salah satunya lagu yang disebut Aku Lebih Perlu. 其中一个诗歌就是说我更需要。 Kata-katanya adalah, salah satu bagian kata-katanya, ku percaya berkat-mu melimpah. 其中一段的是这样说：我相信你的恩典是满意的。 Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya. 但是我更需要有一个感恩的心，有一个更信靠的心。 Setiap kali saya mendengar kata-kata ini, saya tertunduk malu. 当每一次我听到他所唱的诗歌，我感觉到很智 Kalau 慧。 kita yang punya mata dan punya kelengkapan yang lengkap dibandingkan Gracia, 因为神给我们拥有的这些都是很充足的， kita tidak bisa lebih bersyukur, tidak bisa lebih percaya kepada Tuhan. 但是我们却不够更向他感恩，或者更信靠他。 Kita malu, saudaraku. 我们应该是很害羞的。 Marilah kita bersyukur, marilah kita percaya, bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. 让我们继续不断的会在神的恩典上长进， Jangan biarkan kesusahanmu, 不要让你的困苦， jangan biarkan masalahmu, 也不要让你的问题， jangan biarkan bahkan ekonomi yang sedikit melambat kali ini 也不要让你的经济上的这些下跌而烦恼， melemahkan iman kita. 使你的信心更软弱。 Biarlah kita makin bertumbuh 但是我们也反过来，我们是要更长进， dalam kasih karunia Tuhan. 在神的恩典里面长进。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, tolonglah kami, Tuhan. 主啊，你帮助我们， Ajarlah kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam Kristus. 帮助我们可以在基督里生活， Bertumbuh secara rohani, 我们可以在灵命上更长进， melatih diri secara rohani, 让我们在灵命上操练自己， mengarahkan mata dan hidup kami hanya kepadamu. 让我们把眼睛定睛在你的圣上，
Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami boleh menjauhkan diri dari hawa nafsu 通 dunia. 过你的帮助，使我们可以脱离这些事情是谢意。 Ajarlah kami Tuhan 求你教导我们， untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan, 让我们可以活在你的恩典里面， mensyukuri dan mengalami kasih karunia demi kasih 让 karunia. 我们可以经历神的恩典，多而又多。 Sehingga apapun yang terjadi, 虽然什么事情可以临到我们的身上， tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. 但是这一切都不能拦住我们与神之间的爱。 Ini doa kami Tuhan. 这是我们的祷告， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉告耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Terima kasih Tuhan memberkati firman-Nya. 谢谢。